اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam adalah sebagai tanda apa? Tanda apa? Bagi salam sesama Islam, tanda apa? Tanda kasih sayang. Nabi kata dalam satu hadis, la yadkhulu al-jannah illa an tu'minu wa la tu'minu illa an hatta tahabu. Kemudian kata Nabi lagi, hal adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum. Afshus salam bainakum. Maksudnya, kamu semua ni tak akan masuk syurga. Semua manusia tak akan masuk syurga kecuali sehinggalah kamu semua beriman kepada Allah. Jadi syarat nak masuk syurga pada? Beriman kepada Allah. Kemudian Nabi sebut lagi, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tak mungkin beriman sehingga kamu berkasih sayang. Jadi syarat nak masuk syurga mesti beriman. Dan syarat nak beriman mesti berkasih sayang. Kemudian Nabi kata, nak tak aku tunjuk pada kamu satu perkara, satu amalan yang bila kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang. Nabi nak, rahmat Nabi kepada kita ialah Nabi nak kita masuk syurga. Iaitu dengan cara kita beriman dan kita berkasih sayang. Maka Nabi bagi formula, kaedah, bagaimana nak wujudkan kasih sayang antara sesama Islam. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada benci, kan? Sekarang ramai tak orang Islam benci dan dendam sama sendiri. Bahkan ada tak pelajar-pelajar sekolah benci pada kawan dia? Yang duduk asrama pun ada, kan? Betul? Ada tak pelajar kat sini benci pada kawan? Ada? Pukul kawan ada? Kenapa? Oh, ada tapi kurang. Ada jugalah. Kenapa masih ada? Sedangkan Nabi bagi tahu tak mungkin dapat masuk syurga kecuali mesti berkasih sayang. Betul? Jadi Nabi kata, nak tak aku tunjuk pada kamu satu kaedah, kalau kamu buat ni, kamu akan berkasih sayang. Apa dah? Sebarkan salam. Bila jumpa je, Assalamualaikum. Faham? Apa makna Assalamualaikum? Sejahtera ke atas kamu. Kemudian kalau tambah lagi, warahmatullah dan rahmat Allah ke atas kamu, wabarakatuh dan keberkatan. Tiga benda, kan, kalau kita habiskan salam. Satu, sejahtera. Doa kita pada kawan kita supaya dia sejahtera, selamat. Yang kedua, rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat Allah. Yang ketiga, berkat. Jadi kalau kita benci pada kawan, kita bagi salam tak? Kita berdoa tak kebaikan pada dia? Tak, kan? Sebab tu Nabi kata, kalau nak wujudkan suasana kasih sayang, caranya apa? Bagi salam. Betul? Adik-adik ni kalau jumpa, masing-masing jumpa kat sini dalam kelas ke, bagi salam tak? Bagi salam ke tak? Betul? Tadi tak dengar pun. Jumpa-jumpa kawan tak ada siapa bagi salam pun. Kan? Kena bagi salam. Bila kita bagi salam, kita berdoa kebaikan pada kawan kita, hilang rasa apa? Dendam, dengki, benci, kan? Tak ada sebab kita nak benci pada saudara kita. Okey? Sebab apa? Bila kita benci, kita tak berkasih sayang. Bila kita tak berkasih sayang, kita tak beriman. Bila tak beriman, tak boleh masuk. Okey. Hari ini, okey. Cuba mula bacakan. Baca daripada kita. Sekarang kita akan baca daripada buku ni. Adik baca daripada awal.
Mukaddimah. Muka surat 2. Kuat sikit. Baca. Duduk tak apa, duduk. Kuat sikit. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitabnya sebagai satu syarat. Okey. Setakat ni faham tak apa yang nak disampaikan? Siapa boleh ringkaskan dalam page yang dibaca oleh Hadid tadi? Apa dia poin yang nak disampaikan? Pertama, Allah nak bagi tahu, Allah turunkan Al-Quran tujuannya sebagai apa? Sebagai? Tak. Yang mula-mula lagi. Ganjaran pahala nombor 2. Sebagai? Sebagai syariat dan? Apa makna syariat? Okey, apa makna syariat? Syariat ialah undang-undang, peraturan. Manhaj ialah satu perjalanan ataupun metod. Pernah dengar? Tak pernah. Jadi Quran diturunkan sebenarnya sebagai satu panduan atau sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Maka sebab itulah bila baca Quran, kena letak dalam kepala kita Quran ni sebagai panduan. Okey. Lepas tu yang kedua, barulah dia bagi tahu sebab Quran ni penting, iaitu dia boleh pandu kita ke syurga, ataupun kalau kita tak ikut dia, dia akan pandu kita ke neraka. Bila tu Quran akan pandu kita ke syurga? Bila kita faham dan bila kita beramal. Dan bila Quran akan heret kita ke neraka? Bila kita baca, kita tak faham ataupun kita tak beramal. Maka Quran juga akan heret kita ke neraka. Okey. Jadi Nabi nak kita baca sampai faham, maka Nabi pun bagi dorongan. Iaitu kalau baca satu huruf, 10 pahala. Faham? Jadi sebenarnya tujuan Quran diturunkan bukan untuk dapat pahala. Dapat pahala tu sebenarnya hanya sebagai dorongan. Boleh faham? Boleh faham tak? Ustaz bagi contohlah. Adik-adik ambil SPM. Sebenarnya untuk apa? Ambil SPM untuk apa? Berjaya dalam pelajaran kan? Tapi ada ketika ustaz ataupun guru cakap apa? Siapa yang lulus dalam ujian, siapa yang buat kerja sekolah, maka akan diberi hadiah RM20. Setiap kali lulus diberi hadiah. Faham? Jadi sebenarnya tujuan ambil SPM tu adakah nak dapat hadiah ke sebab nak berjaya? Sebab nak? Yang untuk dapat hadiah tu hanya sebagai dorongan. Boleh faham? Begitu juga Quran ni, tujuan baca Quran bukan matlamat dia bukan nak pahala, bukan. Matlamat dia ialah untuk dapat syurga. Supaya Quran pandu kita sampai ke. Adapun dapat pahala satu huruf 10 pahala tu hanya sebagai dorongan, bukan matlamat. Faham tak? Tapi kebanyakan orang salah faham. Termasuklah orang Melayu. Orang Melayu salah faham apa dia? Baca Quran matlamatnya nak pahala, betul? Satu huruf akhirnya dia faham tak Quran? Dia tak faham sebab salah info, salah tujuan. Boleh faham? Macam adik-adik lah. Cikgu kata siapa yang datang kelas dapat RM10. Dia pun datang nak duit. Tapi bila cikgu ajar dia tak faham. Bila periksa SPM gagal. Duit dapat. Ada faedah tak? Ada faedah. Boleh faham macam tu? Jadi Quran matlamat dia bukan nak pahala. Pahala tu hanya sebagai pendorong. Matlamat lebih besar Quran ialah supaya Quran jadi panduan. Bila kita baca, kita faham, kita pun ikut. Bila ikut Al-Quran, Quran akan bawa kita sampai ke mana? Sampai ke surga. Okey. Jelas Jelas tak? Jelas. Siapa boleh ringkaskan apa yang Ustaz cakap?
Dan sama juga dengan apa yang Ustaz tulis. Siapa boleh ringkaskan? 1 minit je. Boleh? Ringkaskan apa yang Ustaz cakap tadi. 1 minit je. Cepat. Siapa yang selalu menjawab, lalu bercakap, Ustaz bagi hadiah. Hadiahnya nak hadiah apa? Duit ke, handphone ke? Apa dia? Nak syurga? Alhamdulillah. Jimatlah duit Ustaz. Okey, siapa boleh ringkaskan? 1 minit je. Aiman, boleh? Cuba. Ustaz nak pelajar ni, semua pelajar ni ada 24 orang kan? Semua faham Al-Quran. Semua ikut Al-Quran dan semua dapat masuk syurga. Kan? Ada orang lulus SPM cemerlang tapi tak masuk syurga. Rugi tak? Jadi Ustaz nak adik-adik ni SPM cemerlang, di akhirat pun masuk syurga. Okey, Aiman. Quran ni dia diturunkan semata-mata bukan hanya untuk mendapat pahala dia. Pahala tu macam dorongan untuk kita, macam ganjaran untuk kita. Tapi sebenarnya Quran ni diturunkan di atas sebab untuk menjadi peraturan untuk kehidupan manusia di muka bumi ni. Quran ni juga dapat masukkan kita dalam syurga disebabkan kita baca dia dan kita mengamalkannya. Quran juga dapat memasukkan kita dalam neraka disebabkan kita membaca tapi kita tak memahaminya dan tidak mengamalkannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus, mumtaz. Jelaskan, clear kan? Nanti tuntut bagi bil pada Ustaz. Okey, kemudian adik baca lepas tu. Sambung. Firman Allah Ta'ala. Liyadabbaru ayatihi ulul albab. Maksudnya kita kami telah turunkannya pada engkau dan umat engkau. Mubarakun untuk mereka mentadabbur ayat-ayat dan supaya mengambil peringatan oleh orang-orang yang berakal. Semua ini akan terhasil tanpa perlu menghafal ayat Al-Quran, tetapi jika di samping mentadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran, dia menghafal ayat-ayatnya, maka nilainya akan bertambah, iaitu ia akan mencapai kedudukan tertinggi di syurga, setinggi bilangan ayat-ayat yang dihafal. Okey. Sekarang penulis bagi dalil. Apa dalil bahawa Quran sebenarnya diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dapat pahala? Apa dalil? Dia sebut ayat Quran surah apa tu? Surah Sad ayat 29. Okey, sekarang Ustaz nak hurai ayat ni. Hujung nampak? Hujung tak? Nampak tak? Tak silau? Okey. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Okey, kita dah faham Quran diturunkan sebagai satu syariah, sebagai satu manhaj, sebagai satu pedoman kan, untuk kita ikut supaya kita dapat apa? Surga. Adapun untuk dapat pahala tu hanya sebagai pendorong. Okey? Timbul soalan, macam mana kita nak ikut Al-Quran? Macam mana cara kita nak jadikan Quran sebagai panduan? Jawapannya dalam ayat ni. Kita terjemah sama-sama. Kitabun. Kitab dah jadi bahasa Melayu kan? Kitab di sini maksud ialah Al-Quran. Al-Quran. Jadi Quran ni kadang-kadang Allah namakan dia kitab. Apa makna kitab? Kitab ni makna yang tertulis. Sebab Quran ni tertulis di Lauh Mahfuz sebelum turun kat dunia kepada Nabi Muhammad, dia telah tertulis. Dalam bahasa Arab kalau tertulis apa makna dia? Kitab.
Dan sekarang pun tertulis depan kita kan? Okey. Kitab iaitu Al-Quran, anzalnahu. Anzalnahu makna kami telah turunkan. Ya. Kami ni siapa? Siapa kami? Allah. Allah ni satu ke ramai? Satu. Tapi kenapa Allah guna perkataan kami? Kami kalau bahasa Melayu seorang ke ramai? Kenapa Allah guna kami? Sedangkan Allah tu esa, Allah tu satu. Siapa tahu jawapan? Siapa tak tahu? Tahu? Tak tahu? Oh, tahu pun tak tahu pun tak. Okey. Kami dalam bahasa Arab ni ada dua maksud. Pertama, kami menunjukkan ramai. Yang kedua, kami menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Kadang-kadang raja di negara Arab, dia raja ni seorang, tapi bila dia bercakap, dia kata apa? Nahnu, kami. Walaupun dia tu seorang. Sebab apa? Sebab kami ni ada ketika menunjukkan makna kebesaran orang yang bercakap. Jadi Allah guna kami sebab apa? Menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kalau Allah turunkan Al-Quran, sepatut apa sikap kita dengan Quran tu? Hormat. Kenapa kena hormat? Kenapa kena hormat? Kalau saya bagi tahu pada adik, ini surat daripada guru besar. Macam mana perasaan adik-adik? Apa dia? Macam mana perasaan? Buat tak tahu ke terkejut? Terkejut. Lepas terkejut tu, surat tu buat apa? Simpan ke ataupun baca? Simpan. Baca. Kenapa baca? Kenapa tak simpan? Dia daripada guru besar je, bukan daripada Tuhan pun. Kenapa baca? Sebab nak tahu. Nak baca ke nak faham? Kenapa nak faham? Dia daripada guru besar je, bukan daripada Tuhan. Kenapa nak tahu? Jawab adik. Kenapa? Guru besar ni orang ke Tuhan? Orang kan? Kita ni orang ke Tuhan? Jadi kita pun orang, guru besar pun? Tapi kenapa bila dapat surat daripada dia, kita terkejut satu. Yang kedua, nak baca kan? Kenapa? Dia nak sampaikan sesuatu. Dan yang dia nak sampaikan, ada kaitan tak dengan kita? Kenapa? Sebab dia bagi kat kita dan sebab kita pelajar dia. Betul? Takkanlah dia nak bagi surat pada kita yang tak ada kaitan dengan kita. Betul? Jadi satu, kita nak baca sebab surat tu ada kaitan dengan kita. Yang kedua, datang daripada siapa? Guru besar. Betul? Pernah tak dapat surat daripada guru besar, terus kita simpan? Ini dek, ini surat daripada guru besar. Okey, terima kasih. Kita pun simpan. Pernah tak? Tak. Tapi bila dapat surat daripada Allah, pernah tak simpan? Pernah tak simpan? Tak, Quran. Surat daripada Allah, Quran lah. Pernah simpan kan? Dan bila kita tahu ni, anzalna, kami yang turunkan. Bila kita tahu Quran tu Allah yang bagi, ada tak rasa terkejut? Macam kita dapat surat daripada guru besar. Ada tak rasa terkejut? Ni Quran ni, terkejut. Ada? Tak ada? Kenapa tak terkejut? Saya nak tanya, guru besar dengan Tuhan mana lebih hebat? Habis kenapa guru besar terkejut, Tuhan tak terkejut? Kenapa? Haiman, kenapa? Ni. Ini surat daripada Tuhan ni.
Senyum je, tak terkejut langsung. Pasal apa? Kenapa? Tuhan dengan guru besar siapa lebih hebat? Tapi macam guru besar je lebih hebat. Sebab dapat surat guru besar ni terkejut kamu, muka berpucat. Yang tengah bermain pun berhenti, betul? Tengah makan pun berhenti kan? Kita tengah makan KFC ni. Tiba-tiba ada kawan bagi, ni surat daripada guru disiplin. Sambung makan ke, terus berhenti makan? Tapi kalau tengah makan, ustaz kata, ni Quran daripada Allah. Berhenti makan ke buat tak tahu? Kenapa? Mulut kita cakap, Tuhan hebat. Guru besar tak hebat. Tapi cara kita macam guru besar lebih hebat pada Tuhan. Betul? Betul ke salah tu? Salah lah. Bila kita rasa manusia lebih besar daripada Tuhan, betul ke salah? Salah. Okey, kita nak faham. Kenapa berlaku macam tu? Tak nampak? Tak nampak Allah? Oh, tak nampak Allah. Tapi pernah tak adik bila lalu terpikir bahawa orang kata ada hantu? Tiba-tiba terkejut dan lari. Pernah? Pernah kan? Okey, masa tu nampak tak hantu? Tengok. Yang tak nampak lari juga. Pelik. Ustaz pening. Tak ada alasan sebab Tuhan tak nampak. Tapi hantu tak nampak, takut pula. Kalau orang kata, adik jangan pergi rumah tu, hantu. Pergi ke tak? Nampak tak hantu? Adik pernah nampak hantu? Cerita sikit ke ustaz macam mana rupa hantu? Tak pernah kan? Semua yang takut hantu tu tak pernah nampak. Betul? Jadi kenapa? Kenapa macam tu? Tuhan ni besar, Tuhan hebat. Kita pun solat sembah siapa? Allah kan? Kita tak pernah solat sembah guru besar. Betul kan? Tak pernah. Tapi dapat surat guru besar terkejut. Berhenti main. Tapi yang Tuhan yang kita sembah setiap hari, bila dapat Quran dia, pada tahu je. Kadang-kadang baca Quran, ni baca Quran surat daripada Allah. Ada tak tengah-tengah baca tertidur? Pernah kan? Selalu macam tu. Okey, bila kita dapat surat guru besar kan? Satu terkejut kan? Yang kedua kita nak baca kan? Pernah tak tengah-tengah baca surat guru besar tu tertidur? Pernah? Kenapa tak pula? Kenapa? Apa dia? Sebab kita nak faham. Lepas tu kita pula takut kan? Takut apa? Takut guru besar tu bagi surat daripada mak ayah ke, panggil kita jumpa dia kan? Betul tak? Sebab tu kita, ni guru besar ni. Mesti ada benda yang besar. Betul? Jadi aku kena faham. Betul kan? Tapi bila kita baca Quran, kenapa kita tak berfikir macam tu? Ini Tuhan ni. Tuhan lagi hebat. Rabbul Alamin kan? Mesti Tuhan nak cakap satu benda yang lagi besar daripada yang guru besar nak cakap. Aku tak boleh tidur. Aku mesti faham. Betul? Ada tak perasaan macam tu bila baca Quran? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab tak faham. Okey, ustaz bagi analogi contoh lain. Tadi alasan sebab tak faham kan? Kalau guru besar kita orang India. Dia pun bagi surat pada kita. Kita pelajar sekolah dia. Dia guru India kan? Dia bagi surat pula dalam bahasa India. Bahasa Urdu. Kita simpan tak surat tu? Betul ke simpan? Kita baca-baca, ni bahasa Urdu. Tapi sebab kita tahu dia daripada guru besar, kita tanya tak orang lain, apa maksud surat ni? Tanya sebab apa nak tahu? Sebab apa tanya juga? Takut ada benda yang jadi kalau guru India pun, surat bahasa India pun, kita usaha juga nak faham. Sebab surat guru besar mesti penting. Betul tak? Tapi bila kita baca Quran tak faham, kita ada tak usaha nak faham.
Ada? Tak ada. Bila tak ada tu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Dapat Quran tak terkejut, lepas tu baca pun tak nak faham, bila tak faham pun tak tanya. Sebenarnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kita sombong dengan Allah, kita tak kenal Tuhan, kita tak rasa kehebatan Allah. Betul tak? Sebab itulah Allah bagi tahu bagaimana kita nak dapat kebaikan daripada Al-Quran. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Kitab ini kami telah turunkannya, kami turun, makna Allah. Jadi bila baca Quran, kena bayangkan, Quran ni daripada siapa? Siapa Allah? Rabbul Alamin. Kan? Siapa Allah? Malik Yaumiddin. Hebat tak? Jadi bila ada perasaan tu, kita akan fokus baca Quran. Dan kita nak tahu maksud dia. Kemudian Allah turunkan kepada ilaika, kepada engkau. Engkau ni siapa? Yalah, siapa? Nabi Muhammad, betul. Dan Quran tu adalah mubarakun. Apa makna mubarakun? Kebaikan yang banyak. Dia daripada perkataan apa? Al-barakah. Mubarakun daripada perkataan al-barakah. Makna apa? Kasratu al-khair. Kasratu al-khair wa dawamuha. Tengok. Tulis. Mubarakun berasal daripada perkataan al-barakah. Al-barakah apa makna dia? Kasratul khair. Terjemah. Tulis tulis makna dia sekali. Kasratul khair mana kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak dan wadawamuha berterusan. Kebaikan yang banyak. Yang kedua, kebaikan yang banyak tu pula di mana tu? Semua orang nak tak kebaikan? Dan semua orang nak tak kebaikan tu berterusan? Di mana kebaikan yang banyak dan berterusan? Di mana? Al-Quran. Allah kata Quran kami turun penuh ke mubarakun. Okey. Boleh? Adik, apa makna al-barakah? Di mana kita akan dapat tu kebaikan yang banyak dan berterusan? Di mana? Al-Quran. Okey. Dah tulis. Sekarang Allah nak bagi tahu, ataupun mungkin kita tertanya-tanya, macam mana Ustaz saya nak dapat kebaikan? Ramai yang nak ambil SPM dah tahu cara dia untuk lulus cemerlang. Pergi kelas, buat kerja sekolah kan, buat tuition kan. Dia tahu cara nak lulus SPM dengan cemerlang. Tapi kita tahu tak nak dapat kebaikan yang banyak dan berterusan dalam Al-Quran. Macam mana cara dia? Adakah dengan baca je? Bukan. Adakah cara dengan khatam? Bukan. Adakah cara dia dengan hafal? Bukan. Ini cara dia. Ini dia panggil tujuan. Yang ni dia panggil cara. Caranya ialah li. Li apa makna? Untuk. Yadabbaru. Mereka mentadabbur. Mereka mentadabbur apa? Ayat-ayatnya. Ayat-ayat apa ni? Ayat-ayat Al-Quran. Ada berapa semua? Adik, ayat Quran ada berapa? Adik, ayat Quran ada berapa? Ayat Quran semua sekali. Ada berapa? Tak tahu. Kuat sikit. Tak pasti. Adik? Tak tahu. Adik berapa? Berapa ayat Quran semua? Ayat Quran semua berapa ada? Tak tahu. Adik? Tak tahu. Siapa yang tahu? Ada pendapat mengatakan 6,236. 6,232. Boleh?
6,232. 36 ke? 36. 6236. Jadi kalau nak dapat kebaikan yang banyak dalam Al-Quran, caranya apa? Caranya apa? Tadabbur. Okey. Apa makna tadabbur? Siapa yang dah baca buku ni dia tahu apa makna tadabbur kan? Lepas ni ustaz bagi tahu apa makna tadabbur. Siapa yang dah baca? Dah baca dah? Okey, apa makna tadabbur? Memahami maksud. Jadi kalau nak dapat kebaikan, caranya bukan baca, bukan hafal, bukan khatam, tapi memahaminya. Okey? Kemudian lepas faham buat apa? Ini cara satu. Cara dua. Waliyatazakkara, dan supaya mengambil peringatan. Yatazakkar, mengambil, supaya mengambil peringatan ataupun pengajaran. Pengajaran. Oleh siapa? Ulu ni makna dia orang yang mempunyai. Ulul albab mana orang yang mempunyai. Al-albab akal. Akal oleh orang-orang yang berakal. Okey. Jelas tak? Adik yang sebelah tu. Yang jubah hitam tu. Adik dengar tak? Nampak macam duk merenung kat sana tu. Kau ada masalah adik? Ada hutang tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi cara nak dapat kebaikan yang banyak dalam Quran, apa dia? Pertama, tadabbur. Cara yang kedua, lepas tadabbur, ambil pengajaran, ambil peringatan. Boleh? Dan Allah beritahu yang buat dua benda ni. Yang buat dua benda ni. Satu dia tadabbur. Yang kedua dia ambil peringatan. Siapa? Orang yang berakal. Maknanya, kalau ikut ayat ni, siapa yang tak faham Quran, dia tak ada akal. Setuju? Setuju. Tak setuju? Habis ini Allah cakap ni. Allah yang cakap ni, yang ambil, yang tadabbur ayat Allah dan yang ambil pengajaran adalah orang yang maknanya siapa yang tak ambil pengajaran, dia tak berakal lah. Betul kan? Betul. Siapa yang tak tadabbur, dia tak berakal lah. Betul. Kurang berakal. Tak nak mengaku kan? Tak nak mengaku. Boleh ke? Tak boleh? Kenapa tak boleh? Ustaz nak tanya. Kalau kata-kata bapak kita kena faham, kan? Kalau kita tak nak faham cakap bapak kita, berakal tak kita? Kenapa tak berakal bila tak nak faham cakap bapak? Sebab dia tak hormat bapak kan? Bapak ada jasa tak? Ya. Sebab bapak dia ada kat dunia. Tiba-tiba dia tak nak cakap, tak nak faham cakap bapak. Ayah cakap apa pun saya tak nak faham. Berakal tak anak tu? Pelajar pun sama. Pergi belajar dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba masuk kelas dia cakap apa? Cikgu, saya tak nak faham cakap cikgu. Berakal tak pelajar ni? Dan dia cakap pada Allah, saya tak nak faham cakap engkau wahai Tuhan. Saya nak pahala je. Berakal ke tak? Berakal ke tak? Jadi berakal ke kurang berakal? Bila kena atas kepala kurang berakal ya. Boleh faham? Yalah, cuba bayangkan pelajar yang tak faham cakap cikgu, apa nasib pelajar ni? Satu kelas tak faham, dua kelas tak faham, apa nasib pelajar ni? Dia tak akan berjaya. Betul kan? Betul. Dan anak pula,
Apa saja mak bapak dia cakap, dia tak faham. Dia buat tak tahu je apa nasib anak ni. Nasib dia malang lah. Ha? Betul? Dan apa pula nasib manusia kalau cakap Allah dia tak faham? Agak-agak apa nasibnya? Kan? Dia tak akan dapat kebaikan yang banyak. Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang adik sebelah. Ni. Ya. Siapa yang tak fokus, Ustaz suruh dia baca. Siapa yang tak fokus lagi, Ustaz suruh dia berdiri. Okey, baca, sambung. Ini surah apa ni? Okey, Ustaz minta nanti sebelum ni. Ustaz minta 5 minit hafal ayat ni. Kenapa? Lama sangat. Okey, 3 minit. Boleh? Ustaz tahu ni semua boleh apa ni, ya? Tak boleh? Okey, 7 minit lah, 7 minit. Dah, Iman. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab kami telah turunkan kepada engkau dan umat engkau, mubarakun untuk mereka yang mentadabbur ayat-ayatnya dan kasiratun khair wadawamuha. Kebaikan yang banyak dan berterusan. Dan mengambil peringatan oleh daripada orang-orang yang berakal. Surah apa? Surah Sad ayat 29. Okey, barakallahu fiik. Dah. 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 Siapa dah? Baca. Baca kuat. Baca je. Auzubillah dulu. Ayatihi. Okey. Sekarang Ustaz nak sambung. Yang belum habis hafal tu, lepas kelas ni balik sambung hafal di rumah, ha? Minggu depan Ustaz akan tanya. Okey? Ustaz nak sambung. Cuba adik baca selepas tu. Ya. Okey. Ikut Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatazakkarun. Yatafakkarun. Kan? Yatafakkarunan. Yatafakkarun. Okey, sekarang cuba kita yang kita buat ni sebenarnya adalah tadabbur. Iaitu kita belajar satu-satu makna setiap perkataan. Lepas tu ustaz huraikan maksud dia. Kemudian kita keluarkan pengajaran. Proses itulah dipanggil tadabbur.
Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lau. Apa makna lau? Lau. Kalau ataupun jikalau. Lau ni dah jadi bahasa Melayu. Kalau lau kita bahasa Arab nak terjemah bahasa Melayu tambah jika je. Jika lau. Faham? Jika lau. Anzalna, kami tadi dah jumpa kan? Kami turunkan. Siapa kami? Allah. Kami turunkan hazal Quran. Quran ini. Hazal Quran, Quran ini. Allah kata apa? Kalau kami turunkan Quran ini ala jabal. Jabal apa dah? Gunung. Atas jabal. Jabal ni mana gunung. Dia makhluk Allah. Yang Allah cipta ni, apa dia yang paling kuat sekali? Yang kat bumi lah. Ha? Gunung ke pokok ke bangunan? Betul? Apa bukti gunung paling kuat? Sebab ada apa? Apa bukti gunung adalah makhluk Allah yang di atas muka bumi yang paling kuat, paling kukuh? Apa bukti? Bila datang musibah besar, banjir ke tsunami, gunung tak akan terjejas. Betul? Pokok tumbang, bangunan runtuh. Betul kan? Tapi gunung ada tak goyang ke? Tak ada. Okey. Allah kata, Allah buat contoh, kalau kami turunkan Quran ini ke atas apa? Jabal apa? Gunung. Apa berlaku? La ra'aitahu. Lam ni pasti. Ra'aita, engkau melihatnya. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Kalau kami turun Quran ke atas gunung, pasti engkau melihatnya. Nya ni balik pada apa? Gunung. Apa jadi pada gunung kalau Allah turun Quran pada gunung? Dan gunung tu, ini contoh Allah buat contoh. Gunung tu berakal. Gunung ni berakal. Ini gunung. Kan? Kemudian Allah turunkan Al-Quran atas gunung. Dan gunung ni berakal. Boleh berfikir dan boleh faham Quran. Apa berlaku pada Quran? Allah kata apa? Engkau akan melihat gunung ni pertama, khusyuk ni tunduk. Tunduk, khusyuk. Satu. Yang kedua, mutasaddian. Mutasaddian apa makna? Pecah. Mula-mula Quran, bila turun atas gunung, dia faham, dia khusyuk, dia tenang. Yang kedua, dia meletup. Pasal apa dia meletup? Min khasyatillah. Sebab takut kepada Allah. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? Watilka, dan demikian itulah amsal. Amsal apa makna? Adik, amsal apa makna? Relax je duk. Adik, tak cukup tidur semalam? Kenapa tidur dalam kelas? Apa dah? Amsal apa makna? Perumpamaan. Ataupun contoh. Allah kata apa? Begitulah perumpamaan ataupun contoh nadribuha. Apa makna nadribuha? Kami buat linnas untuk manusia. Siapa manusia? Jadi Allah buat contoh ni, kalau Quran turun atas gunung dan gunung faham, gunung pecah. Allah buat contoh untuk siapa? Kita manusia tak? Tapi kita faham tak contoh ni sebelum ni? Tak. Sebab apa? Kenapa kita tak faham? Kan Allah buat contoh untuk kita. Sebab apa? Sebab kita tak kita tak berakal, betul? Supaya apa? La'allahum, supaya dengan contoh ni mereka
berfikir. Okey, sekarang kita dah faham tak ayat ni? Dan Allah buat contoh ni supaya kita berfikir. Okey? Sekarang cuba berfikir. Apa faedah? Apa faedah ataupun pengajaran daripada contoh ni? Apa dia? Siapa boleh cerita? Apa pengajaran daripada contoh ni? Kan? Ini gunung. Dan katalah gunung ni boleh berfikir macam kita kan. Bila Allah turun Quran pada dia dan dia faham, dia akan khusyuk kemudian meletup. Jadi Allah buat contoh supaya kita berfikir. Apa dia? Okey, gunung dengan kita mana lebih kuat? Gunung kan? Kita kalau ditiup angin kuat jatuh tak? Tapi kalau gunung datang ribut taufan macam mana, bergoyang tak? Mana gunung lagi kuat, lagi pejal kan? Betul? Tapi sekuat gunung, sepejal gunung, bila dia faham Quran, dia boleh meletup. Kita ni lembut je, lembek je kan? Tapi bila baca Quran, pernah tak meletup? Pernah meletup? Pernah tak pengsan? Tak. Pernah tak menangis? Masa baca Quran? Sebab apa menangis? Apa dia? Contoh ayat apa ni sampai menangis? Ayat apa? Surah apa? Surah At-Tin? Al-Waqi'ah. Masa baca surah tu faham ke tak? Faham? Lepas tu menangis? Baguslah adik macam gunung. Jadi sekarang Allah nak buat apa ni? Kenapa gunung yang kuat bila faham Quran boleh pecah, tapi kita ada akal tapi tak rasa apa-apa bila dengar ataupun baca Quran? Kenapa? Sebab hati kita keras. Hati kita keras. Bila hati kita keras, kita tak faham Al-Quran. Bila tak faham, tak ada rasa apa-apa. Betul? Jadi kalau gunung berakal, gunung dengan kita, siapa lebih baik? Gunung. Gunung lah. Boleh faham tak? Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, kenapa kamu ni ada akal kan? Boleh berfikir, boleh faham maksud Al-Quran. Tapi bila baca Quran tak rasa apa-apa. Makna hati kamu keras. Jadi penyakit paling bahaya apa dia? Hati keras ke kencing manis? Hati keras ke jantung berlubang? Hati keras ke COVID-19? Jadi adik lebih takut COVID-19 ke takut hati keras? Betul? Kalau takut hati keras, kenapa tak tadabbur Al-Quran? Sebab hati keras. Betul jawapan. Jadi tak tadabbur sebab hati keras. Dia bahaya tak hati keras? Kenapa bahaya? Gunung keras juga okey je. Hati keras ni bahaya sebab cuba buka Quran, surah Az-Zumar. Buka Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 22. Bahaya hati keras. Tak apa ustaz ada ni. Siapa yang belum ada Quran terjemahan? Semua ada? Ada? Ayat 23. Ayat 20. Surah Az-Zumar. Siapa dah jumpa? Muka surat berapa? 485. Ayat berapa? Oh ya, macam-macam muka surat ni. Kenapa?
461. Ha? Ayat 22. 461. Muka surat 461 ayat 22. Okey. Cuba masing-masing adik. Adik yang belakang tu. Adik. Adik nama apa? Tu, ha? Sufyan. Sufyan. Okey, semua dengar. Dengar. Nabi kata bila dengar semua. Adik, dengar. Nabi kata bila seseorang itu menguap, dia kena buat apa? Tutup mulut. Sebab apa? Syaitan masuk. Itu siapa cakap? Nabi. Jadi antara sebab hati kita keras sebab syaitan dah banyak dalam perut kita. Kenapa? Masa menguap tak tutup mulut. Jadi bila menguap tutup mulut, adik, semua sekali lah untuk semua. Jangan biarkan syaitan masuk dan menguasai perut kita. Okey. Jadi baca ayat 23 surah Az-Zumar ayat 22. Baca maksud dia. Tak, masing-masing baca perlahan. Ustaz nak tengok faham ke tak? Masing-masing baca perlahan. Baca ke tak? Dah baca dah? Faham dek? Ha? Faham? Cuba cerita. Jangan tengok situ. Cerita yang adik faham. Susah nak cerita? Tak, kalau adik faham, adik boleh cerita. Kalau tak boleh cerita, tak faham. Oh, faham tapi susah nak terangkan. Cakap bahasa Urdu pun tak apa, Ustaz faham. Bahasa Urdu boleh? Bahasa Arab. Siapa boleh cerita? Ni cerita yang hebat ni. Apa dia? Bila kita cerita apa yang Allah cakap. Hebat tak? Biasa kita cakap merapu tak ada faedah kan? Ini kita nak cakap apa yang Allah cakap. Siapa boleh cerita? Adik, cuba je. Cuba. Satu saat je cakap. Cuba adik, cuba. Dia ustaz boleh cakap pun asal macam adik lah. Malu, takut kan. Tapi lepas tu, jadi boleh pandai. Dia celaka. Siapa cakap? Allah. Allah cakap celaka kepada siapa? Hati keras. Okey, apa makna celaka? Dia celaka ni kita nak tahu berat ke kecil, ringan ke berat. Tengok apa? Tengok siapa yang bercakap. Kalau budak kecil umur 5 tahun, dia cakap pada kita kan, Pak Cik, celaka Pak Cik. Ada faedah tak perkataan celaka? Tak ada faedah kan, sebab dia budak kan. Tapi kalau bapa kita cakap pada kita sebagai anak, celaka kamu, berat tak? Berat. Kalau cikgu cakap pada kita, celaka kamu, berat tak? Berat. Kalau Tuhan cakap, celaka kamu, lagi berat. Lagi berat. Makna apa tu? Benda tu sangat-sangat berat. Apa dia? Sebab dia miskin? Bukan. Sebab dia hati keras. Jadi orang yang hati keras sangat celaka di sisi Allah. Mungkin dia lulus SPM tapi hati keras, celaka. Siapa yang hati keras pula? Kita nak tahu siapa yang hati keras? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang tanda dia apa dia? Tanda dia apa? Bila baca Quran tak rasa apa-apa, kan? Tak terkejut, tak menangis, tak pengsan. Adik tahu tak? Umar ibn Khattab bila dia baca ayat inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan engkau, dia faham pasti akan berlaku. Apa berlaku pada Umar? Pernah dengar tak nama Umar? Siapa dia? Sahabat Nabi. Apa jawatan dia? Apa dia? Memegang apa? Tak, apa jawatan Umar? Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin ada berapa orang? 4. Umar yang keberapa? Yang ketiga ke yang keempat? Yang ketiga.
Yang kedua. Jadi Umar ni sahabat Nabi yang terbaiklah selepas Abu Bakar kan. Dan jawatan dia pula Amirul Mukminin Khalifah. Tapi bila dia baca Quran, dia jumpa ayat inna azab rabbika lawaqi'. Yang maksud dia sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan berlaku. Maka apa berlaku pada Umar? Umar jatuh sakit sebulan. Sebulan jatuh sakit dan sahabat pergi ziarah dia ke Umar. Sahabat tak tahu dia sakit sebab apa. Dia sakit sebab apa? Dengan ayat Quran. Itu hati keras ke hati lembut? Siapa yang bila orang baca Quran pada dia, dia sakit? Ada? Ada? Ustaz sakitlah. Kenapa? Saya sejak dengar ayat Quran ni sakit je. Ada? Tak ada kan? Biasa yang sakit sebab apa? Sebab dengar baca Quran ke sebab makan? Itu hati keras ke hati lembut? Okey? Dan satu lagi kisah. Nama dia Al-Fudayl bin Iyad. Al-Fudayl bin Iyad. Sebut nama? Dia ni asalnya perompak. Tapi akhirnya bila dengar ayat Quran, dia dengar ayat Quran surah Al-Hadid ayat 16. Cuba buka. Cari sendiri. Ustaz tak nak cari dah. Surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Cepat. Siapa jumpa beritahu muka surat. Muka surat apa? 538 ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Okey, siapa dah jumpa ayat? Siapa? Baca. Baca. Baca, kuat sikit. Baca dek. Dek. Dia kalau baca di tengah ayat, tak perlu baca bismillah. Perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup. Tapi kalau awal surah baru baca kalau tengah-tengah tak perlu baca bismillah. Okey, baca dek. Kitab. Apa hukum tu? Kalau tajwid hukum apa? Qalqalah kan? Oh tahu, kenapa tak bunyi? Kitab. Okey. Okey, baca terjemahan. Kuat sikit, kuat sikit. Faham ke tak baca? Okey. Jadi maksud ayat ni apa dia? Allah kata apa? Belum tiba ke lagi bagi orang beriman? Belum tiba ke lagi bagi orang beriman? Apa dia? Untuk dia khusyuk bila baca Quran, bila berzikirkan. Jadi Tuhan sampai Tuhan tanya. Baca Quran je fikiran melayang, khayal je, tak khusyuk. Berzikir je fikiran melayang, tak khusyuk. Jadi Allah tanya, sampai bila ni kamu nak khayal, tak khusyuk, sampai bila? Belum tiba ke lagi masa? Baca Quran tak faham. Bila Fudayl bin Iyad dengar ayat ni, dia perompak, macam-macam jenayah dia buat. Ketika dia masa tu dia nak mengintip anak dara. Tahu? Ada panjat rumah orang nak tengok perempuan. Semua kejahatan dia buat. Tapi ditakdirkan Allah nak buka pintu hati dia. Masa dia panjat rumah tu, tuan rumah sedang baca ayat ni. Dan dia faham. Macam dia kata, dia rasa Tuhan tanya dia, sampai bila kamu nak jadi macam ni? Sampai bila kamu nak buat maksiat? Bila lagi kamu nak khusyuk bila dengar Al-Quran? Bila dia dengar, dia faham, terus masuk ke dalam hati.
Maka dia kata, al-an, sekarang aku nak khusyuk. Dia pun undur, turun, dia pergi mandi, dia bertobat, dan akhirnya dia pergi ke Masjidil Haram, dia belajar agama, dan akhirnya dia jadi ulama besar. Kalau adik belajar agama nanti, kalau boleh buka buku tafsir, kalau buka buku tafsir, mesti ada nama Al-Fudail bin Iyad. Asal dia apa dah? Asal dia apa dah? Perompak besar. Tapi apa yang mengubah dia menjadi ulama besar? Tadabbur Al-Quran. Boleh faham? Itu maksud. Quran ni kalau masuk ke dalam hati dia boleh mengubah. Itu satu. Kemudian anak dia pula. Anak dia nama dia Ali. Anak Fudail bin Iyad pun orang yang berilmu juga. Nama dia Ali. Bila bapa dia Fudail jadi imam, bapa dia akan tengok ada tak anak dia di belakang menjadi makmum, iaitu yang bernama apa? Ali. Sebab Fudail tahu Ali ni kalau dengar Quran cerita pasal azab, dia akan menangis. Dia menangis macam gunung ni. Jadi bila dia nak jadi imam, dia tengok anak dia ada tak. Kalau anak dia ada, dia tak akan baca ayat pasal azab. Kenapa? Nanti anak dia akan menangis dan mungkin mengganggu orang. Jadi sebelum angkat takbir dia tengok ada tak Ali. Kalau tak ada, dia baca ayat apa saja, ayat azab dan sebagainya. Tapi satu ketika dia tak perasan Ali ada kat belakang. Dia pun jadi imam dan dia baca ayat tentang azab neraka. Tiba-tiba dengar Ali kat belakang dah mula menangis. Lepas tu pengsan, lepas tu mati terus dalam solat. Kesan daripada apa? Kesan daripada apa ni? Pengsan dan mati. Al-Quran. Ini yang Allah kata, kalau Quran turun pada gunung yang kuat dan gunung tu faham, gunung tu boleh pecah. Dan Quran kalau turun pada hati manusia yang lembut, dia boleh menangis, boleh pengsan, boleh mati. Jadi kalau kita baca Quran, kita dengar Quran tak rasa apa-apa, makna hati kita keras. Bahaya tak penyakit hati keras? Bahaya. Sebab Allah kata apa tadi? Kepada orang yang hati keras, celakalah. Surah apa? Surah Az-Zumar ayat mana ada 26. Allah kata celakalah kepada orang yang hati keras. Surah apa? Zumar ayat 22. Kemudian Fudail bin Iyad yang asalnya keras hati, perompak, akhirnya beriman. Bila dia dengar ayat apa? Surah Al-Hadid ayat 16. Okey, boleh? Dan Allah buat contoh kalau Quran turun pada gunung yang keras, yang pejal, dan gunung tu faham, gunung tu boleh meletup. Surah apa? Al-Hashru ayat 21. Okey. Hari ni banyak tak kita belajar ayat Quran? Okey. Cuba sebut. Pertama surah apa? Sad ayat 29. Yang kedua? Al-Hashru ayat 21. Yang ketiga? Az-Zumar ayat. Yang keempat? Ayat 16. Yang kelima? Yang kelima kelas akan datang. Okey? Yang kita belajar 4 ayat ni faham tak? Seronok tak bila faham apa yang Allah cakap? Dan Ustaz minta untuk kelas akan datang tolong hafal ayat ini tadi. Pertama surah apa? Sad ayat. Ayat kedua surah ayat ni. 2 ayat aja. Boleh? Ni surah Al-Hashru ayat 21. Okey? Jadi minggu depan insya-Allah Ustaz akan tanya. Minggu depan nanti Ustaz beritahu, mungkin ada kelas, mungkin tak ada. Okey? Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران